apa manfaat mahir dapat bila menaja kuda-kuda ni berlumba tu? Dah, daripada dia masuk ke dalam ataupun anak-anak dia masuk ke dalam, lebih baiklah dia pastikan bahawa peluang terakhir untuk mereka menukar kerajaan ialah sekiranya mereka berjaya meletakkan orang mereka sebagai Presiden UMNO. Sebab hanya Presiden UMNO yang secara konvensinya akan menjadi pengurusi Barisan Nasional, mempunyai kuasa yang telah dimandatkan melalui aku janji, mempunyai kuasa untuk memberikan sokongan 30 MP UMNO ni secara en blok kepada pihak lain. Mereka boleh tarik sokongan daripada Anwar, boleh beri sokongan kepada Muhyiddin contohnya, ataupun Hamzah Zainuddin contohnya. Ataupun kita pun kena faham juga, ada kemungkinan besar sekiranya kita pun tahu Hishamuddin pun sedar bahawa dia tak boleh menang, tapi mungkin ramai orang tak nampak. Maka ini mungkin salah satu jalan dia, salah satu jalan dia untuk disingkirkan keluar daripada parti. Dia cari jalan untuk supaya dia boleh keluar daripada parti. Bila dia contohnya lah, dia tahu bahawa dia dah tanda tangan aku janji. Mana boleh dia tanda tangan aku janji bagi apa ni SD kepada Muhyiddin? Dia tahu. Tetapi tindakan dia itu akan menyebabkan dia dipecat lah contohnya. Maknanya kalau katalah selepas ini MT UMNO mengambil keputusan contohnya pecat Hishamuddin, pecat Hishamuddin, maka dia secara automatik bukan lagi ahli UMNO, tetapi dia masih MP. Tapi kalau MT UMNO ataupun Presiden UMNO atau Susah Agung UMNO menulis kepada speaker memohon supaya dikosongkan kursi Sembrong kerana tindakan Hishamuddin memberikan SD kepada orang lain yang melanggar Akta Lompat Parti ini, itu dianggap sebagai pelanggaran aku janji, maka kursi itu akan kosong dan dia perlu adakan pilihan raya untuk kawasan Sembrong, untuk Parlimen Sembrong. Itu kita kena faham. Mungkin juga dia buat benda itu supaya dia dipecat. Dia buat gerakan-gerakan nak kononnya nak lawan Presiden supaya dia dipecat. Bila dia pecat, dia boleh bersama dengan Perikatan Nasional. Ini bacaan saya, ini bacaan saya. Mungkin betul, mungkin boleh salah. Bila dia bersama dengan Perikatan Nasional, kena faham hari ini penolakan terhadap Muhyiddin itu tinggi. Mahathir pun dah mula tak percaya dengan Muhyiddin ni, betul tak? Tetapi dalam masa yang sama, Muhyiddin juga tahu bahawa dia orang nak letak Hamzah. Muhyiddin dengan Hamzah pun tak ngam juga. Nak letak Azmin dah bukan ahli parlimen. Nak letak Peja, Timbalan Presiden bukan ahli parlimen. Jadi daripada dia terpaksa bagi kepada Hamzah, Muhyiddin lebih prefer bagi kepada Hisham. Ini kita kena faham. Macam-macam boleh berlaku dalam politik ni. So bukan hanya Mahathir je yang tak yakin dengan Hisham ni. Tetapi jangan terkejut kalau Hisham pun sebenarnya apa yang dia buat ni semata-mata nak buat supaya kita pecat dia, supaya dia boleh meneruskan dia punya perjuangan dia ataupun dia punya ni di dalam Perikatan Nasional. Dia ada peluang untuk ambil alih parti, menggantikan Muhyiddin. Dengan harapan kalau dia menggantikan Muhyiddin, mungkin orang UMNO pun tak marah sangat dengan Bersatu. Orang UMNO ni mungkin boleh terima. Ini pandangan dia orang, ini strategi dia orang. Okey. Okey tu.
Kalau kita lihat di dalam masa terdekat, dalam minggu depan ni akan ada perhimpunan Agung UMNO. Ya. Jadi apakah perkara-perkara utama dalam pandangan Datuk yang wajar kita bincangkan, walaupun nyataan Sesi Agung UMNO baru ni Datuk Ahmad Hassan mengatakan yang akan bincang ucapan dasar Presiden. Ya. Tapi kalau kita lihat PRN yang akan dekat dan perhimpunan Agung UMNO adalah salah satu tempat yang menggerakkan parti ni, yang mengubah dasar-dasar parti, memutuskan. Jadi apa pandangan Datuk untuk perhimpunan Agung UMNO yang akan pada langsung pada minggu depan ni? Perhimpunan Agung UMNO. Ya. Saya nampak Perhimpunan Agung UMNO ni lebih kepada kita kena perjelaskan kepada akar umbi kita tentang kenapa kita mengambil keputusan untuk bersama dengan PH dan bukan bersama dengan PN. Ini benda yang paling krusial. Hari ini saya masih lagi mendapat panggilan-panggilan WhatsApp orang yang tak faham. Itu sebab kita haraplah hari ini pun kita tahu bahawa di Selangor UMNO, Badan Perhubungan UMNO Selangor mengadakan perjumpaan untuk menerangkan benda ni. Saya dipahamkan Datuk Seri Azalina pun dipanggil untuk memberikan penjelasan. Benda ni bagus. Kena buat benda ni di setiap negeri. Kena buat benda ni di setiap negeri. Bagi penjelasan. Turun bukan hanya di negeri, kena turun ke bahagian-bahagian. Ketua perangan di peringkat pusat turun ke peringkat negeri, ketua perangan di peringkat negeri turun ke bahagian-bahagian, di bahagian-bahagian turun ke cawangan-cawangan. Ini patut dijadikan aktiviti dan agenda utama, memperjelaskan. Sebab masih lagi, walaupun tiap-tiap malam kita melalak, kita bagi explanation, tetapi masih lagi orang tak faham. Dan UMNO bahagian ni, kalau misalnya tak tahu macam mana cara nak explain, panggil kita. InsyaAllah kita pun akan tolong membantu untuk memberikan penjelasan. Kita ada banyak masa. So ini yang paling utama. Yang kedua, perkara yang perlu dipertingkatkan juga ialah kerjasama dengan parti-parti komponen ni. Kalau kita tak boleh, contohnya pada hari esok nak membincangkan sama ada nak memberikan jemputan kepada PKR, Amanah dan juga DAP untuk hadir dalam perasmian kita Perhimpunan Agung ataupun tidak. Ini pun boleh menjadi satu benda yang bahaya. Sebab belum ada mind conditioning, kita tiba-tiba Perhimpunan Agung kita mulakan, dalam tu ada DAP. Bukan satu benda yang mudah untuk diterima orang. Dia boleh backfire. Macam-macam boleh terjadi selepas peristiwa itu berlaku. So itu sebabnya patutnya mind conditioning ni dah berlaku. Kita dah sebulan lebih dah bersama dengan Pakatan Harapan. Sepatutnya dah lancar lah, So kerjasama program-program yang patut diatur secara bersama dengan kawan-kawan Pakatan Harapan tu dah perlu berjalan. Tapi kita tak berapa nampak. Mereka tak naik atas pentas secara bersama, kecuali mungkin di peringkat kerajaan. Di program-program Datuk Seri Anwar, Datuk Zahid, mungkin ada wakil-wakil daripada DAP, daripada Amanah yang turut serta. Tetapi di peringkat parti ni pun kena gerakkan. Jangan hanya di peringkat kerajaan, di peringkat parti pun kena gerakkan, supaya kerjasama ni nampak lebih macam dulu kita dengan PAS. Setiap program kita ada PAS. Macam tu lah kita kena, setiap program kita ada PKR, ada DAP, ada Amanah, supaya orang boleh menyesuaikan diri cepat. Sebab kita akan berhadapan dengan pilihan raya negeri ni.